kali ini bersama saya adalah pasukan Steffi, iaitu pemain futsal kebangsaan ataupun nak kata bekas tak lah, mungkin dia Steffi still main lagi untuk pasukan kebangsaan tak? Kita tak ada apa-apa tournament lagi, so tak not sure nak status tu Nak cakap macam mana. status tu tak tahulah, tapi last time you main skuad kebangsaan bila? Futsal? 2018. Oh, that is not long lah, tak lama lah. Okay, betul. kita pun tahu Steffi pernah mewakili pasukan kebangsaan dalam sukan futsal dan juga saya diberitahu Steffi juga main bola sepak. Okay, apa makna untuk Steffi setiap kali Steffi berpeluang untuk mewakili pasukan kebangsaan? Apa ertinya dan makna untuk Steffi? Okay, bagi saya sebenarnya nak bermain untuk pasukan Malaysia ni ialah satu impian lah sejak saya kecil lagi, and saya rasa bila dapat menyarung jersey kebangsaan and dapat bermain untuk pasukan kebangsaan, saya rasa satu makna yang very very, macam mana cakap, susah nak describe sebab kita bukan senang dapat peluang untuk nak mewakili Malaysia kan, and especially bila dapat mewakili Malaysia, dapat bermain, and kita nak bawa nama negara tu, kita nak banggakan nama negara tu bukan senang. So for me, I rasa macam I was so proud and I was really honoured to be representing Malaysia, and I hope like macam sesiapa yang dapat menyarung jersey kebangsaan ni, macam you give all out lah. Tak payahlah nak apa, you main untuk Malaysia, you give all out. 100% je. Berat tak tanggungjawab? Oh, berat. Mungkin orang luar yang tak pernah mewakili Malaysia, mungkin orang especially netizen boleh nak bercakap, tetapi bila ada dalam padang tu tengah main, it's different. Everything is different, environmentally different, and mental kita pun akan different suddenly bila nak bermain tu. Okay, kita masuk untuk perlawanan malam nantilah. Apa harapan Steffi dengan skuad Harimau Malaya nak menentang Vietnam? Sebab kita tahu minggu lepas lah, lebih kurang seminggu yang lepas kita tewas pada UAE 4-0. Apa yang diharapkan oleh Steffi? Persembahan yang baik ke ataupun nak tengok fighting spirit ke, macam mana? Okay, for me, I think we got nothing to lose dah, sebab kita kena menang game ni. Whatever, macam mana pun kena menang. So, saya berharap sangat-sangat untuk Malaysia menang malam ni, and at least 1-0 pun cukup untuk kita dapatkan 3 poin tu. Yang lain nanti kita fikir benda lain lah. Kita fikir untuk Vietnam dulu, kita kena menang. I know Vietnam is a very strong team. Kita pun tengok Vietnam main Indonesia, how strong they were playing, and then macam mana consistent permainan Vietnam. So saya harap Malaysia jangan give up, and then just keep on playing until the end of the whistle. Because for me, we got nothing to lose. Like, just bagi 100%, 200% all out je dalam game. Kalau any chances, just try. Itu je. Okay, last kali lah, kita pun tak nak curi masa banyak sangat dengan Steffi. Ada pemain favourite tak? Ataupun pemain yang Steffi rasa Steffi nak tengok atas padang? Okay, saya memang ada favourite player. So my favourite player now dekat Malaysia, dalam team Malaysia, ialah I want to see Luqman start first 11, and I want to see him play because I think he's very potential. And he's a very young kid. Macam dia banyak tenaga lah. Kita boleh tengok dia boleh lari ke sana ke sini. So I want to see something. I rasa dia boleh create some magic lah tonight. And I hope that dia akan diturunkan dalam first 11. Ataupun kalau bukan first 11 ke, super sub lah. Paling awal bagi dia sub awal lah untuk main. Sebab hari tu bila Luqman diturunkan pun, I rasa dalam masa 15 minit sekali dua je dia dapat bola. Yang lain macam tak nampak kan, sebab maybe lack of time, and the UAE pun was controlling the game. So I really hope tonight Luqman and also Safawi to do something by his freak, dapat free kick ke apa ke kan. Okay, itu kita dah dengar harapan Steffi dan juga kepada saya rasa harapan Steffi tu sebenarnya harapan seluruh rakyat Malaysia yang nak menonton lah malam ni kan. So terima kasih kepada Steffi kerana sudi luangkan masa kita. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih Steffi dan terima kasih. Bye. Alright, thank you Amin. Good luck Malaysia. Assalamualaikum
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama rakan saya, pemain ke-12 bersama dengan Amir Arafat, Izzy Nazri dan juga Jufri Juki. Hari ini dia orang dah recover daripada malam kekalahan kepada UAE. Hari ini kita akan menjelang perlawanan menentang Vietnam. Sebelum ni nak lawan Vietnam ni. So muka-muka masih fresh lagi. Okey, kali terakhir kita bertemu Vietnam adalah pada tahun 2019 ke 2018 yang kita tewas 1-0 di Hanoi. 19. Yep. Kali 19 lawan Vietnam. 19. Okey Ju. Macam mana kau tengok line up yang dah keluar ni? To be honest, line up yang keluar hari ni adalah yang seperti dijangka. Kalau kita tengok pun dari interview Coach Tan Jae Ho dengan Aswarina dan sebagainya, memang dia cakap tak banyak perubahan. Gambaran dia akan ada 1-2 perubahan saja. Memang aku rasa dia akan masukkan Syafiq Ahmad untuk dan Brandon Gunn bila dah kembali daripada suspended pada satu game, memang dia akan bawa masuk. So cuma aku terkejut memang Azam Aziz tu dekat bench pun terus tak ada. Itu yang mengejutkan aku lah. Kan maksudnya setiap kalau ikutkan ada yang aku dapat ni fake punya lah. Aku selalu dapat yang fake lah. Yang aku tak maaf aku KKM pun selalu dapat yang fake, so mungkin salah sebab tadi ada orang share aku tengok Azam Aziz tak ada kat bench okey, macam Azam Aziz ada. Okey, so kalau katanya aku perubahan tu memang Coach Tan sendiri cakap dia tak akan ada banyak major perubahan. Di Paula aku rasa ni adalah peluang terakhir dia lah untuk membuktikan apa yang dia boleh lakukan. Sebab apa, untuk aku kali ni kita lawan Asia Tenggara. Asia Tenggara ni di Paula minta maaf cakap, kau jangan bagi Amir maki lah sekejap lagi. Sebab kalau level-level Asia Tenggara pun kau tak boleh makan, apalah guna naturalisasi. Betul? Asia Tenggara dah ni. Rekod jurulatih Korea ni, dia tak pernah kalah dengan pasukan dari Asia Tenggara. So macam mana ni Izzy? Kalau on paper nampak susahlah nak baca macam tu kan. Sebab last pun kau cakap tadi pun zaman $40, 2,000 berapa dah. Lepas tu Tan Jae Ho pun rekod dia tak pernah menang dengan coach Vietnam ni. Barisan pemain silih berganti. Jadi orang kata aura ataupun cara permainan tu mungkin akan ada sedikit perbezaan yang mungkin dapat mengubah daripada perkara yang mustahil daripada perkara yang kata tak mustahil jadi mustahil lah, lebih kurang begitu. So personally kalau kau tanya aku terbalik tolong betul Amir, terima kasih. Aku pun nak cakap macam mana, mustahil ke tak mustahil lah. Tak, okay. Tapi itulah yang aku nak cuba sampaikan kan. Tapi apa pun keputusan malam ni on paper aku boleh katakan boleh dikatakan seimbang lah. Apa yang kau dah tengok hari tu Vietnam, apa yang kau rasa Vietnam offer yang kau rasa yang sebenarnya Malaysia mungkin akan struggle ataupun mungkin Malaysia kena overcome? Game hari tu lawan Indonesia, walaupun sebenarnya Indonesia tim yang paling bawah sekali, tapi diorang sangat organize. Diorang ada first touch, diorang menang first ball, diorang very energetic. Walaupun kita bercakap pasal ada isu suhu lah, main kat sana sampai 40, bagi diorang macam tak ada apa-apa. Yang paling obvious pada aku untuk game tu ialah chemistry memang diorang lah. Diorang punya movement, runs the channel, diorang tahu movement of the ball, very good. Sangat organized. Yang untuk menjadikan kita masalah sekarang ni pada aku ialah kita bukan berada, pemain-pemain key kita bukan berada pada tahap yang terbaik. Dalam banyak kelebihan diorang ni yang korang sendiri boleh tahu, kita ada satu je kelebihan. Kita ada kelebihan 4 hari berehat daripada Vietnam. Jadi untuk game ni aku rasa kita kena tolak tepi. Mungkin teknikal orang lebih baik, mungkin kita persiapkan dengan mental apa semua, tapi yang paling mustahil kita ada 4 hari lebih. Aku pun sebenarnya berfikir secara realistik. Dari segi atas kertas, Vietnam kita kena akui lebih baik daripada pasukan Malaysia. Dari segi kesiapan pun. Yelah, sebab hari tu ada orang kata kita kena ambil berat tentang persiapan. Player kita bukan berada di tahap terbaik. Ya, banyak faktor lah. Mungkin persiapan kita not as good, tak sebagus pasukan Vietnam. Dan aku boleh kata because of Tan Jae Ho punya mendiang, bapak dia baru meninggal tadi, aku rasa itu ada faktor sikit untuk motivate ataupun beri motivasi untuk player-player ni. Jadi ini pun berat aku nak cakap. Of course, siapa tak nak Malaysia menang? Jauh memang aku nak Malaysia menang, tapi aku rasa paling kuat Malaysia
boleh seri 2 sama atau 3 sama. Itu paling kuat lah aku rasa. Sebab because of the faktor-faktor yang Amir cakap juga dan apa fakta yang aku cakap, tapi keajaiban boleh berlaku. Tapi aku secara realistiknya aku berpendapat begitu sebab chemistry pasukan Vietnam dan diorang sangat-sangat laju dan sangat-sangat mobile. Korang sendiri dah pernah tengok game depan mata masa dekat Hanoi. Diorang berada di tahap yang terbaik. Kita time tu pun berada di agak tahap yang terbaik lah time tu kan. Tapi macam aku cakap lah, anything apa-apa pun boleh berlaku dalam. Jom. Okay, secara jujurnya aku agree lah bila korang pun bagi keputusan yang realistik kan. Aku faham betul. Cuma aku tak tahulah aku cuba deny ke apa, tapi aku masih bersemangat dan aku masih bukan mengharapkan, aku masih berfikir yang Asia Tenggara ni betul Vietnam, Thailand adalah selalu lebih baik pada kita, tetapi mereka ni adalah pasukan yang kita selalu bertemu. Ya, so bagi aku kita punya level tu kalau dia lebih pun dia akan ada lebih sikit, akan ada hari kita, akan ada hari dia. Dan macam apa tadi Amir cakap dan Amir cakap faktor bermain untuk Coach Tan, aku rasa ini adalah faktor yang paling tinggi untuk hari ni. Aku rasa semua akan bermain untuk orang kata yang terbaik lah untuk Coach Tan. Game hari ni memang player main untuk Coach. So aku rasa totally a different game. Dan aku predict kita menang 2-1 insyaAllah. Izzy? Aku masih lagi optimis dengan pasukan Malaysia walaupun kita tewas sebelum ni 4-0 dengan UAE. Dan kita pun pernah tengok first game Malaysia dengan Vietnam di Hanoi, kita kalah 1-0. Aku kekal dengan aku punya optimis kita menang malam ni 1-0 dengan Vietnam. Itu aku punya jangkaan lah. Lagi satu aku nak tambah, satu kelebihan lagi yang boleh buat kita menang. Kalau kita nak menang malam ni, kita lari lebih banyak daripada Vietnam. Itu yang aku rasa lagi satu lah. So kita akan end session ni, kita akan jumpa di di perlawanan. Harap-harap tak ada gol awal lah Pokok Zuhelmi tiga awal lah. Jumpa lagi kejap lagi. Zuhelmi dah bagi tahu, dia kata anggap selesai. Anggap selesai dia kata. Dia pun kata memang betul apa dia tu. Hari nampak sharp macam sebelum masuk polistero. Kau tengok midfield Malaysia, defensively aku tak tahu siapa kat bawah. Dia baik je cross kan. Dia teragak-agak ke apa tu, aku tak faham. Dia tak tahu apa dia buat tu sebenarnya. Tak, tu bukan tak agak-agak, dia Saipon. Aku rasa aku tengok game ni, aku punya nervous lebih teruk daripada lawan UAE. Apa lah? Baik lah Farizal baik lah. Not bad lah, number 1. Bahaya Sal. Tak betul je tap tu. Betul. Tap tu tak kena je. Siap lah. What a good touch by Zuhelmi Kepala otak dia, la ilaha illallah. Bundek betul lah. Macam mana semua Zuhelmi malam ni, rakan-rakan okey Aku tak nampak lagi. Nampak lagi Aku nampak dia terlepas bola sekali tu. Zuhelmi ni ada buat positioning yang baik tau, tapi tak ada Safi lambat tu nak pergi bola kat dia. Tenang nampak tenang di situ Kita dah jangka dah. Mengamuk zona makin bodoh macam ni. Sama ni. Aduh hai. Aku tak faham kenapa nak zona marking tu. Kau tengok tadi Brandon sampai 2 orang nak kena mark. Memanglah senang je, aku pun tak faham tapi zona marking ni memang ada coach yang suka tau. Macam Solskjaer, Ole pun suka zona marking. Aku tak suka lah zona marking. Kalau kau zona marking, ada yang betul-betul boleh win header, betul ada height, tak apalah juga. Ini semua dua tengok zona, tengok. Tak, how can in terms of height, ketinggian, Malaysia mempunyai ketinggian yang baik, tapi kita still kalah lagi dalam set piece.
Macam tu je, ke depan je. Tak payah nak pas-pas, macam tu je. Oi! Oh! Ambil paling slow. Betul. Baik Haji, baik kan? Kau cakap bola ke depan je. Bola ke depan. Maknanya boleh Maknanya boleh ni. Boleh, bolos boleh. ni. Boleh ni. Bola kena cepat masuk je. Jangan tergigih. Okay, tamat sudah separuh masa pertama. Vietnam menjaringkan 1 gol kosong berpihak kepada Vietnam. Macam mana Izzy separuh masa pertama? Masih lagi tak puas hati lah. Kita at 10 minit pertama tu aku tengok kita balance imbang. Vietnam ada attack, Malaysia ada attack, game rancak lah. Kemudian di pertengahan game tu kita macam dah hilang fokus, dan tambahan pula Vietnam membuka jaringan, jadi ada sedikit down sikit lah. Tapi yang part hujung-hujung tu je yang aku rasa baru kita dapat bangkit sedikit. Tapi aku mengharapkan second half ni kita dapat boost lah momentum yang hujung-hujung tu kan, sambung terus untuk second half. Macam mana Jo? Separuh masa pertama yang kau tengok. Dari segi ada beberapa individual mistake lah yang aku nampak. Macam aku tengok video ada Amir marah-marah Pawi, orang yang masih tak buckle up lah, ada few chances. Tapi aku rasa permainan, sebab kalau kita nak cakap pasal ball possession, clearly kita memang ball possession kita pegang, tapi kita tak ada direct pass tu so sesekali 2-3 kali yang direct pass tu nampak lebih membahaya lah. Aku macam Izzy juga. Aku rasa second half kita memang kena all out, kena ada banyak lagi direct pass, tak ada lagi orang kata individual mistake ni lah. Dan mengharapkan Syafiq Ahmad tidak keletihan dan terus mungkin di Paula pun tadi ada Chan kan hujung-hujung tu, di Vietnam baik pula buat split tu tadi. Jadi aku rasa do or die memang from first minute of second half kena main direct play, direct pass untuk mendapatkan gol. Macam mana? Aku rasa Juf dengan Izzy pun dah cakap banyak. Kita sebenarnya last 10 minutes tu kita sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya kita boleh penetrate. Cuma macam yang Juf cakap, ada 3 momen aku nampak Zulhelmi dah berada dalam position dia. Cuma bola tu lambat nak sampai. Dan bila kita buat direct pass, kita lebih berbahaya. Mungkin on second half aku mengharapkan, aku tak tahulah, aku rasa lebih cepat Pawi keluar lebih baik sebab kita memerlukan gol. Dalam jangkaan, kalau kita tengok 4-5 game kita lawan Vietnam ni pas, kita pun banyak bolos daripada sebelah kanan. Attacking yang kita dapat corner tu pun berpunca daripada sebelah kanan. Kekuatan dia semua daripada sebelah kiri dia. Jadi aku rasa kita kena, sebab apa aku rasa kena keluarkan Pawi, sebab lebih banyak seseorang yang lebih aktif untuk tak lose the ball, get in the position kat situ untuk jadi kawasan tu lebih dangerous daripada kawasan lubuk untuk diorang pergi. Overall aku rasa energi yang ada ni mungkin perlu ditingkatkan, dan aku lebih expect sebenarnya Vietnam nak kill off the game. Kalau diorang dapat second goal, diorang boleh kill off the game. Ada few space, aku rasa itu yang perlu diperbaiki, dan aku harap tak leka lah. Tak kepenatan, tak leka cepat. Dan the sooner kita dapat goal, the better it is. Untuk aku rasa better energy, kekuatan, maksudnya kita tahu Brandon Sumare dengan Syafiq, especially Sumare Syamil. Kekuatan Syamil dengan Brandon adalah pressing lah, sebab dia orang banyak berlari, tapi kelemahan yang dia orang ada adalah touches. Maksudnya touches dia orang kurang lah berbanding kalau kita main dengan Azam ke apa ke. Cuma aku rasa energy tu ada first half. Ada effort lah, dia tunjuk effort lah berbanding UAE. Tapi kita kena ingat, tactical Vietnam ni kemungkinan juga dia biar kita pegang bola. Sebab dia nak main secara serangan balas lah, counter attack. Kalau aku tengok game tadi pun ada 2-3 kali serangan balas kan daripada Vietnam. Dan in terms of energy tu, aku tak pasti whether kita boleh kekalkan ke tak, itu bergantung kepada Syafiq Ahmad sendiri.
dan juga Brandon dan juga Syamil. Kita tengok Brandon dengan Syafiq lebih ke depan berbanding dengan Syamil yang act sebagai macam defensif lah, tapi sekali-sekali kita boleh nampak lah Syamil dekat atas, tapi itulah bergantung pada energi lah separuh masa kedua macam mana. Dan sekali-sekali macam budak-budak ni cakap, kadang-kadang kita nampak yang Vietnam ni tak comfortable, dia tak selesa bila bola tu melambung ke atas. Maknanya second ball tu, kalau Malaysia boleh menang second ball tu, kita ada chance. Maknanya tadi 2 chance atau 1-2 chance yang kita dapat tadi adalah second ball yang Vietnam tak menang. Maknanya dia orang tak comfortable. Maksudnya kita dah kena main direct play macam tu. Kita dah tak boleh nak passing. Mungkin dah kena main direct terus daripada Min, cerita sikit Min pasal zonal tadi tu yang kau complain tadi tu. oh zona lah. Yang tu kita boleh review game. Aku memang tak minat lah. Panas. Zona marking kau aku tak minat lah kalau gol tu tadi kalau kau tengok kan. Tapi ada coach yang suka zona marking yang mungkin ada sebab dia lah kan. Tapi kita boleh cerita nanti masa kita dah tamat permainan lah. Gol yang kita terlepas tu memang kecewa lah. So kita akan jumpa lagi second half. Aku rasa kita kena cari seorang holding player yang bagus, defensif. Ada. Kacukan ke warisan tak ada? Suruh JDT cari Kita dah ada main KL sekarang. Akram Niho. Naksto okey apa main tu JDT tu? Apa? Naksto. Tak mau wakil match kan. Kau gelak sebab aku cakap ke sebab kau tengok kat TV je? Sebab kau cakap, aku tergelak. Kita mau Halim Sa'ari. Itu yang kita mau dengar punya. Lagi betul-betul rare tu. Pasal dekat Hanoi dia yang main tau, jangan lupa. Betul-betul. Dia jaga tempo tim Malaysia kan, betul. Nanti Davis, jangan kena marah dengan bos lagi. Sampai delete gambar tu. Dia tekang-kangkang aku tengok Gobin ni. Dah jadi Gobin dah aku tengok. Tak. Cross pun macam tak larat dah tadi tengok orang macam Bila kau tengok Liga Malaysia dia tak ada nampak struggle pun ini dia macam dah tak cukup cungap lah aku tengok Gobin ni lah. Baru dia tahu buku arwah kan. Satu tadi cross yang tak ada naik lah. Aduh. Win. Orang minta dah dapat dah. Dah dapat dah. Come on Arif. Arif masuk kan? Arif masuk. Cantik Arif. Kita mau tu. Apa nak jadi kita nak Arif. Jongkul yang keluar. Kita mau kuatkan TV lah. Jongkul yang keluar. Kopi main dengar? Kopi dah kangkang dah. Aduh lawak dah Kopi. Dia aku tengok. Dila Arif masuk ganti Kelly Boy tak form lah sejak balik daripada BEC Terror Sasana. Tengok Arif masuk barulah ada gerakan macam nak lepas player ataupun ada macam nak ke kiri ke kanan sikit. Betul tak? Alah, kau ni Brandon. Cipet lah. Apa? Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Alamak, dia bagi Zuelmi lah, duk. Ya Allah, suspendnya. Weh, bola nak ambil step sampai kat tengah padang ke macam mana? Itu dia. Betul mengamuk. Aduh, bet. Aduh. Come on, sebiji lagi. Impossible. Come on. Jauh step dia ambil. Nervous aku tadi. Jauh. Betul Jok. Uish, macam Incredible Hulk saya ada mengamuk. Betul-betul mengang. Dia marah. Kita patut free utilize lah 5 tu kalau dah pancit sangat. Betul. Janji momentum tak kacau. Tadi yang hantar long ball tu Nazmi Akia lah salah aku. Ya, Liridon mau masuk. Tapi Vietnam lemah lah bola tinggi, boleh main bola tinggi.
Pam je. Ni kena main ala-ala Bolton ni. Bot! Ukimak lah, kau penipu sial, babi. Aduh. Alah, hai. Mana ada fall sial benda tu? Tak fall sial. Tu dive tu. Apa tu? Bodoh sial. Itu dive tu. Kimak lah referee ni. Babi betul. The dive. Itu dive tu. Chip Bodoh penalti sial. sial. Kimak lah. Aduh. Ni. Penipu sial game ni. Kimak sial. Fall, easy fall kot. Tak logik sial. The dive. Itu dive sial. Pantat mak ayam betul. Full attack ni, full blast attack ni. Tapi ada orang kata ada touch tau tadi, Brandon. Tak, sebab replay tu tak clear tau. Ada touch punya, mesti ada touch. Tapi tak tahu lah. Tak, replay tu tak clear masalahnya tadi. Baik Macdon pass Sejak masuk. Waras. Sejak apa? Masuk buat hal. Sejak masuk tak ada function untuk Macdon ni. Aduh, hai, naturalisasi dua-dua pun tak okey lah. Madon ni banyak mengamuk kat referee ni tadi. Gangster bro. Ngiri main macam tai. Kimak lah Zuelmi ni. Tak dapat error. Duel yang elok Stres lah tengok. Tamat sudah separuh masa kedua, 90 minit. Malaysia tewas 2-1. Tapi kalau kita ikutkan second half tu, kita seri lah satu sama. Cuma Vietnam skor dalam separuh masa pertama. Apa yang nak diperkatakan Aziz? Kita tewas kali kedua dalam lepas kira untuk saingan kali ni lah. Okey lah, tadi aku dah cakap untuk first half, aku cuma nak cakap untuk second half saja aku rasa. Second half kita ada semangat melawan sikit Min. And ada beberapa chance yang kita create, cuma seperti biasa Vietnam lebih well organised, kemudian lebih teratur lah diorang kan. Nampak bila kita cuba nak attack, diorang cepat tutup ruang. Tadi pun aku ada perasan bila Vietnam attack, diorang tak ramai pun, dalam 3 orang pun dah boleh kucar kacir kan. Kat situ kau boleh nampak macam mana di bahagian pertahanan diorang formasi diorang teratur, kemudian bila buat serangan juga komunikasi yang bagus, teratur juga. Pada aku untuk yang second ni sangat sayang lah kan. Obviously aku tak tahu lah, last time pun kita kena last minute punya goal kan dengan UAE. Di surround time pun lebih kurang walaupun penalti, dan mula-mula aku pun ada argument juga pasal penalti tu sebenarnya kan. Nampak macam tak kena kan. Jenuh juga cari replay tu main So tapi ada touch sikit lah dekat kaki player Vietnam tu. Tapi boot dia tak tercabut pula Kira macam sentuh, cium je macam mana tu. Langgak macam tu lah. Aduh. Okay, tapi Matt. itulah komen aku. Matt, macam mana sumbangan daripada penyerang negara Zul Helmi di Paula? Banyak netizen kecam tu yang aku rasa dia pun mengamuk macam Izzy kata macam hak tadi tu kan. Dia celebrate tu kan. Dia nak tunjukkan lah. Patutnya mula aku tengok Dion Cruz nak ambil. Lepas tu dia rampas bola tu kan. Dia kata ni aku punya. So overall aku rasa terlalu minimum lah. Terlalu minimum tapi much better daripada game dengan UAE. To be fair, bola tak supply masuk. Overall aku rasa much more better. Dia pun ada dapat touch yang dia perlu. Cuma ada beberapa lah tadi yang Nazmi punya bola tu dia tak dapat touch yang before. yang before free kick tu dia memang tak dapat touch langsung. Aku rasa kita perlu mempertimbangkan banyak dalam mencari naturalisasi yang lebih baik. Maybe age yang lebih muda, eager dan hungry for the goals lah. Okay, kita tengok persembahan Pawi agak merudum lah. Agak kali kedua ni Pawi tak perform. And kita boleh lihat pemain muda macam Arif Aiman lebih lagi memberi impact yang lebih baik. Arif Aiman patut start lawan Thailand, Jo? Obviously patut. Untuk menjawab soalan kau, aku bahagikan dua. Negatif dulu. Negatif daripada perlawanan sebentar tadi, aku rasa
pemain yang patut buckle up, pemain yang patut kita harapkan tak step up seperti macam kau cakap lah, Safawi Rashid, aku rasa Muhammadul Sumaris juga, dan juga Syamil Kuti. Good thing is kita punya pemain muda seperti Arif Aiman memang buckle up lah, memang nampak ada impact. Inilah yang kita inginkan dalam pasukan Malaysia. Player macam Arif Aiman, kenapa? Dia ada take on. Dia ada try untuk beat defender, walaupun ada jugalah yang Pawi cuba beat juga defender, tapi lepas tu lah kena maki dengan Amir tadi kan, first half tu kan. Tapi inilah take on yang berani daripada seorang umur 18 tahun ni. Ini yang kita nak sebenarnya. Tapi Jo, betul Arif Aiman take on, tapi itu bukan nature cara Pawi main, sebab Pawi dia tak suka keluar. Dia suka masuk ke dalam. Dia jarang dia nak. Pawi nak masuk sekarang pun tak boleh. Yelah, yelah, itu satu hal lah. Tapi dia bukan macam Arif Aiman yang suka keluar and take player tu lah. Itu nature. Ini aku nak sebut nature cara Pawi main lah. Ya, betul. Okay, untuk aku pula secara overallnya lebih baik daripada lawan UAE hari tu, lebih bertenaga. Syafiq tak akan boleh tahan 90 minit. Even aku pun terkejut Syamil ada jugalah energy dia sampai tukar Liridon. Aku pun tak tahu Liridon masuk dia buat apa tadi, aku tak tahu. 2-3 kali miss pass. So Nazmi masuk ada momentum sikit, Akia pun ada contribute sikit, tapi impact paling besar tadi Arif Aiman lah. Tetapi dari segi kualiti, kita tak boleh menidakkan yang sebenarnya Vietnam punya kualiti tu lebih baik daripada pemain-pemain kita. Aku start dengan Fariza Malias lah. Zee, 1/10, berapa kau bagi dia? 6 je tu. Okay, kau boleh bagi, kalau kau tak nak bagi sebab pun boleh, kau tak nak bagi sebab pun tak apa. Sebab apa kau bagi 6? Tak ada sebab, memang aku rasa kesesuaian dia pada 6 ke 7 ke 6 macam tu lah. Matt Davis, Sebab banyak, diorang penetrate akan banyak sebelah kanan. Dan dia struggle first half, aku rasa fair untuk bagi dia 5 lah. Okay, kita stay dengan Amir. Ideal aku rasa boleh bagi 5 jugalah. Kalau kau tanya aku semua defend, semua aku bagi 5. Just fair lah, just fair enough lah. Mungkin work rate Corbin tu boleh jadi 6. Yang ada daripada kiri dia masuk di kanan, cross ke kanan, tak apa-apa. Well, semangat tu perlu dipercikan untuk satu bagi mata. Jufri, kita Dion Kools. Dion Kools aku rasa dia memainkan peranan dia seperti lawan UAE, masih tenang, dan aku letak dia 6 lah. Kita bagi penghormatan kepada Corbin sebab tadi Juh sampai cakap dia tekan kangkang dia. Corbin tu tapi nampaklah Corbin letih Untuk Corbin aku agree lah macam Amir lah. Kalau untuk dari segi work rate, walaupun aku aku letak dia kurs 6, mungkin Corbin tu dia 6.5 ke. Untuk defender Corbin akan lebih lah sebab work rate dia hari ni lebih. Cuma aku tak berapa berkenan lah sebenarnya bila Corbin tinggalkan kawasan dia tu yang faham kan, tapi aku tak berapa sedih bila dekat dia memainkan benda yang sama di klub dia, tetapi aku rasa dekat untuk Malaysia ni mungkin understanding ataupun chemistry yang tempat yang ditinggalkan tu tak berapa baik lah oleh rakan-rakan lain lah untuk cover tu. Siapa lah tadi? Syamil Kuti. Kita start dengan Syamil Kuti dulu lah. 5. Okay, tak ada sebab Okay, Amir. Brandon Mungkin below par lah. Not a good game for Brandon, tapi mungkin energi dia kita perlukan, so dia main throughout the game. Tapi aku rasa dia dalam 4.5 lah. 0.5 tolak tu daripada 5 tu sebab dia punca penalty tu. Siapa lagi? Syafiq Ahmad. Aku rasa Syafiq Ahmad adalah player paling terbaik untuk first half lah. Nak cakap second half pun dia tak main kan. So untuk first half aku rasa dia adalah pemain yang berjaya mengekalkan keyakinan orang kata kekalkan stamina dan mengejar press semualah. Orang kata ala-ala, ada juga dekat Twitter aku baca nak jadi ala-ala Kante dah kan. Syafiq Kante kan. So tapi aku rasa he's the best player for first half lah. Berapa kau bagi untuk dia? Fair enough untuk first half lah aku bagi, sebab dia main kan. Aku rasa dia 7 dan itu rating paling tinggi yang aku bagi untuk player Malaysia lah kot. Kanan Safawi patut deserve 7 rating, at least 7 lah. And at least 7 tau. Tapi aku rasa untuk game malam ni 4 maybe. Sejujurnya kita punya kiri dan kanan aku tak nampak.
Okay, Pawi malam ni. bekas pemain Terror Polis Terror Sumare. Itu pun satu lagi masalah. Kekuatan kita daripada mula kempen sampai ke game kita lawan Thailand last, kekuatan kita ialah pada Pawi, lawan Indon, ialah Pawi dan Sumare. Kali ini lepas pandemik, daripada game mula kita friendly sampailah game kedua second round ni, second last game tak on form. Jadi kalau Izzy boleh bagi 4, mungkin aku boleh tambah 0.5, sebab itu work rate yang aku nampak dia struggle apa semua, dia tak ada contribution, tapi dia ada turun untuk bantu defense sebelah kanan bila dia start second half. Sampai kat Jufri, Zul Helmi di Paula. Sebelum kita nak masuk substitute lah. Di Paula aku boleh bagi dia untuk bahagian atas aku rasa aku boleh bagi dia 6 lah. Untuk permainan kali ni betul dia first half kurang, tapi dia second half dia ada nampak, dan aku rasa mungkin dia adalah pemain kedua terbaik lah untuk dari segi sumbangan daripada pasukan dan mendapatkan penalti. Aku rasa selepas Syafiq Ahmad lah di Paula. Okay, substitute yang masuk Akia Rashid. Easy. Kia mula-mula masuk tu biasalah kan, adalah semangat kan, ada dia glitch, lepas tu tadi ada dia tanduk tu kan. Secara totalnya aku sebenarnya mengharapkan lebih lagi Akia malam ni kan, tapi nampaknya masih lagi ditakut yang sama kan. Oleh kerana dia better daripada Pawi dan Sumare, aku bagi dia rating 5.5. Siapa masuk lagi? Okay, Arif Aiman man. Kita boleh kena fair juga untuk buat assessment dengan dia sebab dia masuk second half, minit ke 60 lebih, so dia ada dalam 20 minit plus. Fair enough. Kalau kita boleh, aku boleh bagi maybe dia 5.5 jugalah. Nazmi, jom. Nazmi pun aku rasa aku boleh bagi dia 6, sebab aku rasa dengan masuknya Nazmi, of course dia tak ada banyak benda yang penting sekali lah. Dia tak banyak benda mengarut lah yang dia buat dekat midfield, dan yang lebih, dan kedua pentingnya dia banyak memain direct football. Direct pass dia tu lah yang orang kata membahayakan lah. Liridon biar aku lah. Liridon biar aku yang bagi. Aku bagi 3. Sebab dia masuk, tak tahu apa dia buat. Dia maki-maki orang kat dalam padang, terlepas 2-3 kali ni, aku pun tak tahu apa dia buat. So aku rasa dia tak bagi. Dia maki coach. Dia dapatkan yellow untuk pasukan ni Vietnam. Dia maki coach. Bagi kat coach dia maki. Yalah, tu yang dapat 3 kalau tak 1. Aku rasa itu saja. Rasa depan kita jumpa. Kita jumpa lagi untuk perlawanan yang akan datang. Kecewa tetap kecewa, tapi sokong tetap sokong. Kalau ikutkan kecewa, 2008 aku dah tak tengok bola dah. Bola Malaysia ni sebab kena bantai dengan Piala Asia. 7 ke 2008 kalau ikutkan aku dah tak tengok dah, tapi sebab semangat cintakan Malaysia, aku rasa kalah menang, ya marah tetap marah, kecewa tetap kecewa, tetapi bola sepak Malaysia siapalah yang nak sokong kalau bukan kita. Kita akan jumpa lagi. Marah sebab saya. Assalamualaikum, terima kasih.